Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita pada kali ini dengan tajuk yang bersambung iaitu kesan Perang Dunia Pertama berkaitan dengan ekonomi dan juga sosial. Okey, baiklah, setelah anda menonton video ini, cikgu nak anda semua dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 kesan sama ada dari aspek ekonomi dan juga sosial. Paling tidak okay, baiklah. Dari aspek sebelum ini kita dah fokus kepada politik, sekarang kita fokus kepada ekonomi dan juga sosial. Okay, seperti biasa sebelum kita menulis esei, kita perlu membuat pendahuluan di mana kita nyatakan apa dia Perang Dunia Pertama. Okey, lihat ya. Perang Dunia Pertama meletus pada awal bulan Ogos 1914 dan merupakan peperangan yang melibatkan Britain, Perancis, Jerman, Rusia, Austria-Hungary, Belgium, Serbia, Itali, Bulgaria dan juga Turki. Peperangan ini bermula dengan serangan Jerman ke atas Belgium pada 4 Ogos 1914. Penyertaan Amerika Syarikat pada tahun 1917 di pihak Britain, Perancis menyebabkan Jerman dan sekutunya dapat ditewaskan. Peperangan ini ditamatkan menerusi beberapa perjanjian yang dibuat secara berasingan antara pihak yang menentang dengan pihak yang menang dengan pihak yang kalah. Okey, kesimpulan bukan kesimpulan iaitu di akhir ayat bahagian pengenalan anda perlu nyatakan perjanjian tersebut meninggalkan kesan yang mendalam dari aspek ekonomi dan juga sosial kepada negara-negara Eropah khususnya. Okey, apa yang cikgu nak bincangkan dari aspek ekonomi di sini ada 5, iaitu yang pertama kos perbelanjaan perang yang tinggi melibatkan hutang antarabangsa, peningkatan cukai, peningkatan harga barang dan juga pasaran dunia. Okey, yang pertama kos perbelanjaan perang yang tinggi adalah melibatkan kos yang tinggi di mana pakar ekonomi menganggarkan sebanyak US $338 bilion dibelanjakan oleh negara-negara terlibat sepanjang peperangan. Contohnya iaitu secara purata 80 juta rupiah dibelanjakan oleh negara yang terlibat setiap hari. Contohnya Britain belanja 15 lakh pound sehingga bulan Mac dan mencecah kepada 60 lakh pound pada tahun 1917 hingga 1918. Kemudian kita tengok hutang antarabangsa. Perang Dunia Pertama menyebabkan negara-negara Eropah menanggung hutang yang sangat tinggi. Di akhir Perang Dunia Pertama, hutang yang ditanggung oleh Britain dianggarkan sejumlah 74,350 lakh pounds. Perancis juga berjumlah 1,272,720 lakh pounds. Manakala Jerman 1,606,000 lakh marks. Manakala jumlah keseluruhan peperangan melibatkan lebih daripada kekayaan yang dimiliki oleh Empire Britain dan semua kekayaan dimiliki oleh Amerika Syarikat pada tahun 1918. Okey. Seterusnya kita tengok berlakunya peningkatan cukai. Cukai yang tinggi dikenakan terhadap rakyat bagi menanggung perbelanjaan perang yang tinggi. Mata wang juga diperkenalkan. Kemudian dalam masa yang sama berlaku juga peningkatan harga barang. Peningkatan harga barang secara mendadak dan menyebabkan berlakunya inflasi selepas Perang Dunia Pertama. Dalam pada itu berlaku juga kekurangan bekalan makanan dan masalah kebuluran juga berlaku di dunia. Sebagai langkah kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut, mereka mengambil langkah mengawal harga barang. Okey, yang terakhir adalah pasaran dunia. Pasaran dunia ketika itu dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Perkembangan ini turut dirasai oleh negara-negara Eropah yang lain terutama Britain. Sebelum perang, Britain adalah sebuah negara industri dan menguasai peratus perdagangan dunia yang terbesar. Tetapi selepas Perang Dunia Pertama, Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya. Sosial. Yang pertama adalah berkaitan dengan semangat perkauman yang luntur. Yang kedua, kehilangan nyawa. Yang ketiga, peningkatan peranan wanita. Yang keempat, rekaan peralatan perang moden. Dan kelima, institusi pendidikan tidak berfungsi. Kita tengok Perang Dunia Pertama
dari sudut sosial adalah dilihat dari sudut ramai anggota tentera dan orang awam terkorban. Perang ini juga menyebabkan 10 juta anggota tentera mati manakala 20 juta tercedera dan dianggarkan sebanyak 13 juta orang awam terkorban dalam peperangan ini. Kemudian kita tengok semangat perkauman yang luntur, di mana Perang Dunia Pertama membawa kepada semangat perkauman dan perbezaan warna kulit yang menebal dalam kalangan bangsa Eropah mulai luntur. Sebelum perang, rakyat Britain, Perancis dan Jerman mementingkan keagungan bangsa. Orang Eropah memandang rendah orang kulit hitam dan semua bangsa yang turut serta dalam perang. Tentera India dan Afrika membantu British. Di mana orang Eropah ni pandang kulit hitam ni rendah dulu, tetapi setelah perang berlaku, tentera India dan Afrika yang membantu tu tidak lagi dipandang rendah. Jadi ternyata Perang Dunia Pertama menyebabkan semangat tersebut mulai berkurang. Seterusnya, peningkatan peranan wanita. Semasa Perang Dunia Pertama, ramai lelaki terpaksa menyertai tentera untuk mempertahankan negara. Hal ini menyebabkan wujudnya kekurangan tenaga kerja, terutama dalam sektor perkilangan dan pejabat. Golongan wanita berpeluang bekerja dalam sektor perkilangan dan pengurusan. Secara tidak langsung, golongan wanita telah terlibat dalam bidang pembangunan dan pembangunan politik dan ekonomi negara. Manakala kita tengok institusi pendidikan tidak berfungsi, di mana semasa Perang Dunia Pertama banyak institusi pendidikan ditutup apabila perang meletus, manakala pelajar-pelajar diwajibkan menyertai tentera dan mengambil bahagian dalam peperangan. Okey, seterusnya kita tengok rekaan peralatan perang moden. Semasa Perang Dunia Pertama, banyak peralatan dan senjata telah dicipta. Penggunaan kapal terbang dan kapal tentera laut menyebabkan berlaku perubahan ketara dalam taktik perang. Itu rekaan peralatan perang moden. Okey, akhir sekali, seperti biasa kita akan lihat kesimpulan. Okey, dari sudut ekonomi, Perang Dunia Pertama memakan kos keluar lanjak yang tinggi dan beban hutang yang perang yang tinggi. Malah rakyat dikenakan cukai yang tinggi, berlakunya inflasi dan kebeluran. Malah dari sudut sosial, ramai anggota tentera dan orang awam terkorban dan semangat perkauman dalam kalangan bangsa Eropah mulai luntur. Golongan wanita mula melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi dan politik negara. Ternyata Perang Dunia Pertama membuka keharmonian kepada seluruh dunia. Seperti biasa, cikgu akan nyatakan rujukan. Yang pertama, modul KPM Penggal 1, teks STPM secara dunia Oxford, blog Muhammadiyah, blog cikgu STPM dan modul-modul negeri. Okey, sekian, terima kasih dan cikgu ucapkan selamat maju jaya, semoga mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM.